Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Thank you very much for masih lagi sudi view video-video saya dekat dalam my YouTube channel ni, dan terima kasih sebab sudi subscribe. Yang belum subscribe, tekan butang merah dekat bawah tu dan jangan lupa tekan juga butang notification supaya anda tidak ketinggalan saya punya video dekat dalam my YouTube channel ni. Bagi baru dekat channel ni, hai, salam perkenalan, saya Hamidah Rafai. So hari ni kita nak ulas sedikit berkenaan dengan isu muzik video Datuk Alif Syukri. Walaupun saya mungkin antara orang yang agak lewat mengulas berkenaan dengan isu ini. So isu ini kecoh dalam seminggu lebih yang lepas, selepas Datuk Alif Syukri menyiarkan secara rasmi muzik video itulah. Dan muzik video tersebut pun sudah mendapat view hampir 1 juta. Mereka yang tengok muzik video berkenaan hampir ataupun memang dah jejak 1 juta lah. Dan Datuk Alif Syukri pun sudah dipanggil ke MCMC untuk memberi keterangan berkenaan dengan laporan yang dibuat oleh netizen atau rakyat Malaysia berkenaan dengan muzik video itulah. Dan beliau pun sudah membuat permohonan maaf dan minta supaya tidak mengganggu keluarganya. Apa yang salah tu adalah pada diri dia sendiri. Tetapi semalam saya tiba-tiba ada terdengar berkenaan dengan Datuk Alif Syukri, dia nak buat satu tindakan saman ke atas komposer kerana komen komposer ini berkenaan dengan muzik video tersebut. Okay, dekat sosial media lah, tapi saya tak pasti sama dia that saman will be proceed or not lah. Okay, itu hal mereka. Tapi hari ini saya nak komen sedikit berkenaan dengan muzik video tersebut. Walaupun Datuk Alif Syukri dia dah menyampaikan permohonan maaf berkenaan dengan muzik video tersebut, tetapi muzik video tu masih kekal dekat platform YouTube. Okay, dia tidak diturunkan. Saya pun heran kenapa, walaupun dah dibuat report dan Datuk Alif Syukri pun dah buat permohonan maaf, dah buat pengakuan pun yang dia mungkin ada berlaku kesilapan sikit dalam muzik video tersebut, masih tetap ada dekat situ. Saya pun tak tahu apa reason ataupun apa sebab kenapa netizen kena buat laporan ke MCMC, sedangkan tindakan daripada MCMC hanya memanggil dia buat keterangan dan dia buat permohonan maaf, tapi muzik video tersebut masih ada dekat dalam platform YouTube. Saya pun tak pasti. Okay, tapi saya harap ada tindakan lanjut lah daripada pihak MCMC dan daripada pihak Datuk Alif Syukri sendirilah. Okay, sama ada untuk memperbaiki muzik video tersebut ataupun maybe ada buat editing sikit, memandangkan viewers kepada muzik video itu dah banyak. Okay, dah banyak. Mungkin sayang kot nak turunkan. Saya cuma membuat andaian. Okay, maybe sayang nak turunkan sebab banyak dah view. Okay, so komen saya berkenaan dengan muzik video ini. Pertama sekali, kita kena tahu bahawa Datuk Alif Syukri dia buat muzik video ini adalah sebab utama dia kerana kita akan menyambut sambutan Hari Raya tidak lama lagi. Dalam beberapa hari lagi kita akan menyambut sambutan Hari Raya. So that's why dia keluarkan muzik video itu untuk sebagai salah satu tanda sambutan, dan second one is marketing lah. I'm not sure, maybe marketing is the first one ataupun sambutan itu yang kedua. So it's up to him lah untuk jawab sama ada itu merupakan marketing semata-mata ataupun memang dibuat untuk sebagai salah satu tanda untuk menyatakan kegembiraan menyambut Hari Raya. Okay, so kalau kita tahu bahawa muzik video tersebut dibuat untuk menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri, kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. So daripada segi literal dia, sambutan Hari Raya Aidilfitri merupakan sambutan yang dibuat untuk menjadi petanda kepada berakhirnya bulan Ramadan dan sebagai salah satu simbol kita meraihkan kemenangan setelah hampir sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Okay, dan kita kena faham sambutan Hari Raya Aidilfitri ini disambut oleh semua orang Islam di seluruh dunia. Maksudnya ia bukan perayaan kaum, ia bukan perayaan budaya, tetapi ia merupakan perayaan agama. Agama apa? Agama Islam. So kita kena fokus dekat sini bagaimana ciri-ciri sambutan yang dibenarkan dalam agama Islam itu sendiri. So Islam ini universal. Okay, maksudnya Islam ini ada di seluruh dunia. Ada dekat barat, timur, selatan, okay, ada di Asia, ada di negara-negara barat, ada di negara-negara membangun, dekat Amerika pun ada orang Islam, dekat
Mekah pun apatah lagi kan, memang kebanyakan memang orang yang beragama Islam. Dekat Malaysia, dekat Asia, dekat Thailand, dekat Indonesia, ramai orang yang beragama Islam. So sambutan yang bagaimana yang dikongsi oleh kita semua, salah satu sambutan dia adalah kita akan mengadakan solat sunat Aidilfitri. Semua orang Islam seluruh dunia akan menjalankan solat sunat Hari Raya Aidilfitri. Walaupun ia solat sunat, ia dianjurkan. Okey, maksudnya ditekankan dalam agama tersebut, ia antara yang dituntut lah. Okey, sama macam solat tarawih kita dituntut untuk melaksanakan solat sunat Aidilfitri. So itu antara salah satu benda yang kita kongsikan. Seluruh dunia buat benda yang sama, iaitu solat sunat Aidilfitri. Dan sambutan yang antara yang dibuat juga adalah takbir raya. Takbir raya saya tak pasti sama ada ia dibuat dekat Malaysia saya ke ataupun ada juga dibuat di luar negara. Okey, tapi yang kita faham dekat Malaysia ni memang kita akan buat takbir raya. Yang dikongsi juga kita akan kebanyakannya lah, okey, kita akan mengadakan jamuan makan. Okey, biasanya sambutan hari raya ni kita akan makan lah. Okey, untuk hari raya pertama ni diharamkan untuk seseorang itu berpuasa. Kita akan makan pada hari tersebut disebabkan oleh 1 bulan ni kita memang tak makan pada siang hari. Okey, so pada hari raya pertama 1 Syawal diharamkan untuk seseorang tersebut puasa, tapi boleh sama puasa pada hari raya kedua dan seterusnya. Tapi hari pertama tak boleh. Okay, so itu antara benda yang kita kongsikan dalam sambutan sambutan hari raya Aidilfitri itu tadi. Tetapi berbeza dengan cara sambutan di Malaysia dengan sambutan dekat Mekah. Okey, apa perbezaan ni? Kalau dekat Malaysia ada di antara tempat-tempat tertentu dia meraihkan dengan cara dia pasang pelita, okey, dekat rumah-rumah, okey, kadang-kadang ada buat pasang lampu raya, klip-lap, okey. Tempat lain mungkin tak ada budaya tersebut. Kalau kita buat sambut perayaan tu dekat tempat lain, tak ada sambutan macam dia buat lampu lilap-lilap macam sambutan hari Christmas. Okey, kalau kan sambutan hari Christmas kan ada banyak lampu lilap-lilap. Tapi kalau dekat Malaysia, benda tersebut normal. Dan salah satu lagi adalah main mercun. Kalau kita tengok sambutan hari raya kan, kita akan ada banyak bunyi mercun dekat memang macam bunyi perang lah, zon perang. Okey, bunyi mercun dekat sana sini. Okey, orang main permainan yang seperti itu. Mungkin benda ini tidak ada dekat tempat lain, tapi dekat Malaysia ada cara sambutan tersebut. So kita meraihkan dengan cara yang berbeza. Kita menzahirkan rasa kegembiraan kita kepada satu perkara tersebut dengan cara yang berbeza. Tapi kena fokus satu yang utama. Hari Raya Aidilfitri adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap apa amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan, kerana kita boleh melewati ataupun menjalani ibadah Ramadan tersebut dengan rasa seronok, rasa syukur, rasa nikmat, sebabkan kita boleh menjalankan ibadah tersebut dengan baik. Okay, jadi kita nak menunjukkan rasa syukur setelah ibadah selama sebulan tersebut. Dan syukur ini kena ditunjukkan dengan cara apa? Okay, ditunjukkan dengan cara kita memberi sedekah kepada orang, kita memberi makan, menjamu orang makan, kita ada yang buat macam sambutan, kita buat nyanyian, nyanyian untuk meraihkan, macam menunjukkan rasa gembira. Kita express kita punya rasa gembira ni dengan cara yang berbeza. Kita express kita punya rasa syukur ni dengan cara yang berbeza. Cuma, kita kena jelas dekat sini. Satu perkara yang saya selalu kongsikan dalam video saya. Apa yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik. Dan apa yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Kita kena faham bahawa perayaan ini merupakan perayaan agama. Perayaan agama. So, perayaan agama apa? Agama Islam. Jadi, apa yang kita kena tanya bila kita nak buat apa-apa sambutan sekalipun. Kita nak beli baju baru, kita nak beli duit raya, kita nak tukar perabot baru, kita nak hias rumah kita dengan lampu yang lilap sampai beribu-ribu. Kita kena faham. Apa yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik dan apa yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. So, kalau kita tahu sesuatu situasi dan apa yang kita lakukan tersebut tidak seperti mana yang dianjurkan dalam agama, kita akan menolak benda tersebut. Back to the music video yang dibuat oleh Datuk Ali Syukri. Don't
don't get me wrong, okay? Jangan salah faham. Saya tidak ada isu personal dengan Datuk Alif Shukri. Dan saya yakin beliau merupakan orang yang baik. Okay? Kenapa saya cakap beliau orang yang baik? Di mana dia tunjukkan bagaimana perilaku dia, adab dia kepada orang yang orang yang lebih dewasa daripada dia, terutamanya ibu dia sendiri. Saya nampak dia sangat-sangat hormat ibu dia, dengan anak-anak dia, dengan keluarga, dengan isteri dia. Dia sangat baik, sangat penyayang. Dan saya tak nampak perkara tersebut boleh menyebabkan saya menyatakan beliau ini merupakan orang yang jahat. Tidak. Saya menyatakan beliau orang yang sangat baik. Okay? Cuma mungkin beliau tidak sedar. Beliau sebenarnya tengah menormalisasikan satu perkara yang tidak bagus. Even mak di sini pun ada tegur benda yang sama. Isteri di sini pun tidak puas hati dengan benda tersebut. Keluarga di sini pun tidak suka benda apa yang dia lakukan. Tetapi dia tetap buat. Orang larang, dia tetap buat. Dan bila orang kritik dia meradang, dia marah. Datuk Ali Syuki, kena dengar sini. Okay, bila kita buat satu perkara, kita kena letakkan agama itu tempat yang pertama sekali. Kalau agama menolak benda tersebut, jangan buat. Dan muzik video ini, selalu saya tengok daripada minit kosong sampai ke minit yang saat yang ke-5, aksi memang dah ada dah. Pembukaan dia sudah cukup nampak jelas jijik. Okay? Benda yang tak patut ditampilkan untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap perayaan sambutan Hari Raya Aidilfitri, iaitu perayaan keagamaan. Kalau anda tengok saat yang ke-36 hingga minit yang pertama, walaupun ada dimasukkan juga isteri dia, Datin Sri Syaida, tidak nampak menonjol Datin, tapi yang menonjol adalah yang ulat-ulat beluncas yang dekat tepi dia. I'm very frustrated. Kalau orang yang menari tersebut adalah orang yang beragama Islam, you have to question yourself. Anda kena tanya pada diri anda, elok ke perangai macam tu? Elok ke buat benda yang seperti itu? Moral ke? Berbaloi ke wang yang diberi sebagai upah kita menari dalam keadaan seperti itu dengan menunjukkan sesuatu elemen yang tidak manis untuk dipaparkan dalam muzik video, terutamanya mereka yang masih muda. Kalau mereka yang mengidolakan Datuk Alif Shukri, of course mereka akan ikut benda yang Datuk Alif Shukri buat. Datuk Alif Shukri orang yang berpengaruh. Jadi stop doing all this thing. Minit yang ke 2:03, kalau anda perhatikan minit yang tersebut, itu antara kemuncak dia lah. Kemuncak dia saya rasa macam nak muntah tengok. Kenapa? So, ia adalah aksi lelaki beramai-ramai meraba antara satu sama lain. Apa yang nak ditunjukkan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersifat agama tersebut, agama Islam, sambutan perayaan menunjukkan rasa syukur dengan menyentuh dan meraba lelaki, sesama lelaki. Apa yang Datuk Ali Syuki cuba tunjukkan dalam muzik video tersebut? Siapa yang mengarah muzik video itu? So, itu antara pertanyaan yang saya nak bagi kepada Datuk Ali Syuki lah. Itu antara yang paling jelek yang saya pernah saya tengok lah muzik video. Jijik. Benda tersebut, walaupun dia tak menjelaskan, orang tersebut dalam bukan mungkin, dia memang tak ada berbogel ke, mungkin pakaian menjolok mata ke, tak ada. Dia berpakaian elok. Mereka berpakaian elok. Tapi pegang raba-raba antara satu sama lain dengan muka yang menunjukkan memik muka yang menggelikan. It's too much. Too much to handle. Saya kecewa bila tengok muzik video tersebut. Last year, muzik video okey je. Tak ada masalah. Nothing yang terlalu ekstrim. Walaupun suara di Cloud di China Selatan is okay lah sebab dia bukan penyanyi. Should be no problem. Kalau dia nak buat marketing macam yang last year, masih lagi reasonable lah, walaupun memang ada juga menggeletis dia kan. Tapi still lagi boleh diterima. Sebab mereka berpakaian elok dan menari seperti itu walaupun nampak tak senonoh. Tapi tak apalah, tak nampak lah aksi yang ke minit 2:03 tu tadi.
Kalau minit 02.03 tu, ya Allah, ya Tuhanku, dengan aksi meraba-raba dengan muka, mimik muka seperti itu, tak bermoral lah. Tak bermoral muzik video tersebut, Dato' Ali Syukri. Jangan buat. Tak berbaloi. Dan satu lagi, kalau anda perhatikan, apa yang dibuat tersebut adalah perancangan. Of course, semua orang tahu pun benda tersebut dirancang because of marketing. Mereka tahu mereka akan dikecam. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pada minit 2.27, mereka ni macam seolah-olah bersedia untuk dikecam. Maksudnya dia dah statik lah. Korang dah marah dia menggelitis sana sini kan. And then, of course lah, dia bukan tunjuk satu paparan di mana mereka ni tak buat apa-apa, dia buat macam ni kan. Okay, dalam muzik video tersebut anda tengoklah sendiri. Okay, maksudnya mereka dah bersedia untuk dikecam. Jadi kenapa apabila orang kecam, you nak ugut untuk saman? So saya tak faham. It's a bit frust lah Dato' Ali Syukri. Kenapa buat macam ni? Maybe dia tak sedar, ataupun maybe dia sedar, saya tak tahu. Hopefully dia tak sedar lah. Tapi kita cuba nak sedarkan dia. Okay, Dato' Ali Syukri jangan buat benda-benda seperti itu. So, anda orang yang berpengaruh, businessman, orang yang berjaya, anak dah ramai, dan benda yang dipaparkan dalam social media, benda yang ditunjukkan dalam social media, kalau benda tak elok, benda yang tak bermoral, benda tersebut akan sepanjang masa akan ada dekat sana. What do you hope people will orang akan bercakap pasal you bila you dah tak ada nanti? You nak orang bercakap pasal, oh, Dato' Ali Syukri video muzik yang menggeletis saya tu ke? You nak orang cakap macam tu ke Dato' Ali Syukri kalau you tak ada nanti? Okay, you muda daripada saya tau. Anda lebih muda daripada saya. Dato' Ali Syukri muda daripada saya. Dan kita tak tahu bila masa kita akan berakhir. Bila Allah akan tarik nyawa kita. Mungkin cepat, mungkin lambat. Mungkin saya yang pergi dulu, mungkin Dato' Ali Syukri yang pergi dulu. Tapi apa yang kita nak tinggalkan pada masyarakat kita? Apa yang kita nak tinggalkan pada anak bini kita? Untuk sebagai contoh. Oh, mak dia, bapak dia macam tu dulu. Mak dia macam tu dulu. Itu satu perkara yang tak patut dilakukan oleh individu yang berpengaruh seperti beliau. But I'm so sorry if saya punya apa yang saya cakap kat sini mengguris hati Dato' Ali Syukri. Saya minta maaf. Okay, saya minta maaf. Bukan tujuan saya untuk buat demikian. Kalau video ini sampai kepada dia lah. Kalau tak sampai kepada dia, ini adalah nasihat untuk kepada semua lah. Kita nak sambut perayaan, kita nak tunjukkan rasa syukur, rasa gembira kita. Kita kena letak agama itu tempat yang pertama. Bila agama tu, bila kita tanya kan, kalau saya buat benda macam ni, apa yang agama anggap perbuatan saya tersebut? Apa yang benda yang agama akan cakap di sebalik apa yang saya buat? So, kalau agama cakap tidak, mesti jangan teruskanlah benda tersebut walaupun you suka benda tu. Walaupun benda tersebut mendatangkan property kepada you. Walaupun ia mendatangkan duit kepada you. Kalau benda tak betul juga. Okay, tak baik juga. So, hopefully anda boleh dapat manfaat daripada daripada video ini tadilah. So, I think that's all for me. Thank you very much for watching and have a good day, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.